Hai, pada siapa-siapa yang baru main kat channel ni, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loceng notifikasi untuk tengok video-video yang seterusnya. Kita biasa dengar pasal self defense, contohnya macam silat, kungfu, karate dan sebagainya. Okey, di sini manusia dia konsis kepada tiga benda. Pertamanya id, yang merupakan internal part dalam badan kita yang mengarah kita untuk mengikut emosi, untuk mengikut nafsu. Kemudian kita ada super ego, yang di dengan religion, yang di dengan society, yang di dengan nilai-nilai masyarakat, yang di dengan undang-undang. Kemudian di tengah-tengah super ego dan id ni ada pula ego untuk menyeimbangkan kedua-duanya. Kehidupan yang berlaku dalam hidup kita yang mendorong kita rasa sedih, rasa marah, rasa frust, yang juga dikenali sebagai anxiety ataupun kerisauan. Di sinilah datangnya self defense. Pertamanya kita ada repression, iaitu seseorang yang menyingkir atau memendam perasaannya agar tidak dapat dilihat oleh orang lain walau bagaimanapun. Ia akan mempengaruhi tingkah lakunya pada masa kini. Contohnya seorang kanak-kanak yang pernah dipukul oleh ibu bapanya, dia akan membesar dan menjadi ibu bapa yang suka memukul anaknya pula. Kemudian kita ada penyangkalan ataupun denial, di mana seseorang itu menafikan hakikat yang sebenar. Dia tidak dapat menerima hakikat. Contohnya seseorang yang kematian ibu bapanya tidak dapat menerima hakikat tersebut dan dia masih menganggap ibu bapanya masih lagi hidup. Kemudian kita ada pembentukan reaksi, di mana seseorang menunjukkan reaksi yang berbeza daripada perasaannya, sedangkan perasaannya lain. Okey, contohnya seseorang yang menutup kesedihannya dengan menunjukkan wajah yang gembira. Kemudian kita ada proyeksi, iaitu seseorang yang membalikkan desakan dan keinginannya kepada orang lain. Contohnya seseorang yang meletakkan kesalahan orang lain dengan mengatakan dia berhak membenci orang tersebut kerana orang tersebut yang membenci dia dulu. Kemudian kita ada penyaluran ataupun displacement, iaitu seseorang yang menyalurkan desakan dan emosinya kepada sesuatu benda yang lebih selamat dan lebih lemah. Contohnya seorang kanak-kanak dimarahi oleh bapanya dan dia akhirnya melepaskan kemarahannya kepada adik-adiknya yang lebih lemah. Kemudian kita ada rasionalisasi, iaitu seseorang yang memberikan sebab yang munasabah atas tindakannya. Contohnya seorang doktor yang menyuntik mati haiwan atas alasan tidak sanggup melihat haiwan itu lebih menderita sekiranya dia masih lagi hidup. Kemudian kita ada sublimasi, iaitu seseorang yang melepaskan desakan, keinginan dan perasaannya kepada sesuatu benda yang boleh diterima oleh masyarakat. Contohnya seseorang masuk pertandingan karate kerana ingin melepaskan kemarahannya. Kemudian kita ada regresi, iaitu seseorang yang menyorot kembali peringkat perkembangan yang lebih awal di mana ia rasa lebih selamat. Okey, contohnya seseorang yang sudah dewasa tetapi kematangannya tergugat disebabkan sesuatu peristiwa. Contohnya dua orang wanita bergaduh seperti budak kecil untuk berebutkan seorang lelaki. Kemudian kita ada introjeksi, iaitu seseorang yang mengaitkan dirinya dengan orang yang lebih hebat agar dia juga dipandang hebat. Kemudian kita ada compensation ataupun pampasan, iaitu seseorang yang mengimbangkan kelemahan yang ada pada diri. Okey, contohnya seseorang yang ingin menjadi seorang doktor tetapi gagal, akhirnya memilih jawatan yang lebih rendah daripada doktor seperti nurse dan sebagainya yang berkaitan dengan jawatan doktor itu sendiri. Kemudian kita ada undoing, iaitu tindakan memperbaiki sesuatu yang telah rosak bagi mengurangkan rasa bersalah. Kemudian kita ada identifikasi. Identifikasi iaitu kita meniru ciri-ciri orang lain agar menjadi ciri-ciri kita. Contohnya seorang anak lelaki mengagumi bapanya dan meniru ciri-ciri dan perwatakan yang ada pada diri bapanya.